أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para hadirat di dalam majlis ilmi di Islam Nara yang dibarakati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita sentiasa lagi mensyukuri Allah dan mensyukuri di atas segala-gala pemberian nikmat dan rezeki-rezeki yang kita guna, yang kita dapat hidup, dapat mengguna di dalam kehidupan kita, dan segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Ta'ala, daripada nikmat kesihatan kita dan nikmat masa luar kita, lebih lagi nikmatul iman wal Islam, dan nikmat iman dan nikmat Islam yang paling besar, yang menjadi harga yang paling mahal sekali. Dan kedua-dua nikmat itulah orang panggil nikmat yang paling a'zamun ni'am, sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita selaku hamba, selaku manusia. Sekiranya kalau tidak ada Islam, dan secara kita tidak akan menerima hidayah ni, maka kita akan menjadi seperti manusia-manusia yang ramai di permukaan bumi ini, yang mereka tidak mengenali dan tidak memahami, tak faham, dan tidak ada cara hidup yang mulia. Bahkan kehidupan mereka dan bergantung di atas kepuasan ataupun bergantung di atas keinginan nafsu sahaja. Gapo sahaja yang mereka merasai suka oleh nafsu, suka oleh diri mereka melakukannya. Dan orang kita tanpa ada balasan, tanpa ada batasan, sebab mereka tidak ada agama. Walaupun dakwah orang-orang di kalangan dan mereka mengatakan mereka juga beragama, dan semua tu orang dakwah belaka kata agama dia, dan setiap agama itu panggil kita mendorong atau melakukan, menyuruhkan suruh buat kebaikan belaka. Dan ini dakwah dan setiap manusia akan mendakwa bahawa agama ni, semua agama ni suruh buat benda baik. Tetapi apabila kita pergi dan lihat, kita tengok tentang kekuatan beragama, panggil kita pegangnya terhadap agama, maka mendapati agama yang selain daripada Islam masih hari masih kurang, masih hari masih tinggal, masih jauh dengan ajaran ataupun amalan-amalan yang diwajibkan oleh agama masing-masing. Dan terutamanya di rumah kita ni, agama-agama Buddha dan sebagainya. Dan kita dapat melihat bahawasanya orang-orang yang beragama sendiri pun
dan ramai di kalangan mereka ini orang panggil menyalahi ataupun melanggarkan suruhan ataupun amalan-amalan yang sepatut dilakukan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Di kita alhamdulillah masih berteguh, masih ada cara hidup dan masih ada rupa dan bentuk kehidupan yang beragama. Dan semenjak daripada kita bangun daripada tidur, dan kita masih ada panggil sentiasa ada ajaran. Daripada tidur, seolah-olahnya manusia ni daripada lahir dia ke alam dunia sampai kepada matinya ataupun meninggalnya dunia. Panggil ada cara. Dan dalam Islam sudah mengatur cara sama ada lelaki atau perempuan. Ada cara hidup dia. Orang panggil keagungan agama lah. Keagungan agama, agungnya Islam ini, sehingga dapat orang panggil dapat dilakukan oleh setiap pelusuk manusia di permukaan bumi ini. Tak kira jenis, tak kira bangsa, tidak kira jenis, tidak kira bangsa, dan tidak kira keturunan dan tidak kira negeri dan sebagainya. Bahkan dapat mereka semua itu dapat beramal ataupun dapat mereka menganuti ataupun beramal di atas segala ajaran yang kita mempercayai dari atas al-Islam. Sebab itulah perkara yang menjadi orang panggil pertarungan ataupun perkara yang seteru-seteru Islam untuk nak memusnahkan Muslim, untuk nak memusnahkan Islam. Pertama kali mereka memusnahkan di akidah pegangnya, memusnahkan nakwi kepada generasi yang hidup, generasi baru ni kurang ataupun lemahnya di segi pegangan dan akidah. Dan yang kedua, mereka usaha supaya nak memusnahkan benteng yang kuat dalam agama ialah golongan-golongan ibu, golongan isteri dan golongan perempuan dan ibu ni. Kalaulah mereka dapat memusnahkan golongan ni dan maka tertentunya generasi yang akan timbul pula ni akan menjadi generasi yang musnah dan tidak kuat. Tetapi walaupun demikian, mereka usaha malam dan siang untuk nak peracurkan umat Islam di dunia ini, supaya tidak tertinggal Islam. Mereka hanya nama sahaja. Nak tinggal Islam itu nama sahaja. Seperti tinggal agama-agama lain itu tidak ada, mereka nama saja agama. Sama ada Kristian baik, sama ada agama Buddha baik, ada nama sahaja yang kosong daripada akhlak, kosong daripada asal usul dan keagamaan yang dianuti oleh penganut-penganut tersebut. Maka kita alhamdulillah selepas daripada kita dapat berpuasanya bulan Ramadan dan hampir-hampir sebulan dah kita meninggalnya Ramadan, dan kita akan menerusi kehidupan kita ni dan akan masuknya pada bulan Zulqa'dah pula. Masuk bulan Zulqa'dah dan juga diakhiri di tahun ini dengan bulan Zulhijjah, kerana para hujjaj yang melakukan ibadat haji di permukaan di Mekah Mukarramah ataupun di padang Arafah, mereka berhimpun dan mereka akan kembali klik kepada tanah air mereka masing-masing dan dalam keadaan bersih dan suci. Maka di saat itulah dimulai pula tahun baru pada bulan Muharram. Maka mudah-mudahan kehidupan kita ni yang tinggal lagi tidak berapa banyak lagi tinggal ni, dan mudah-mudahan kita menjadikan kehidupan akhir-akhir kita ni diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebab sepanjang mana kehidupan manusia pun dia akan menemui kematian. Sebagaimana Nuh alaihissalam
Allah SWT tanya akhir-akhir umur dia tentang umur dia ni panjang beribu tahun. A'mara panggil al-anbiya, para anbiya yang paling panjang umur. Lalu tu ditanya ke Allah Ta'ala kepada Nuh AS di saat-saat yang terakhir daripada umur dia, kaifa tajiduka umruka ya Nuh, betapa macam mana kamu mendapati umurmu wahai Nuh, umur panjang ni berasal lagu mana? Maka ia jawab Nabi Nuh AS, dia kata mali walid dunia, umurku dan dengan dunia ni ka'annahu dar, seolah-olahnya dunia ni seperti satu kamar atau satu rumah yang lahu baban, yang ada dua pintu. Seolah-olah dia kata aku masuk, dakhaltu alal babil ula, aku masuk lubang pintu yang pertama, wa kharajtu min babil akhar, dan selaginya dah pintu aku tubik. Mana dunia ni supaya rumah yang ada dua pintu, apabila kita masuk satu pintu dan kita keluar pula satu pintu, tu sekadar tu dah lah, rumah tu lah tu dah. Malah tu umur panjang 1000 tahun dia berasa kata masuk sepintu dah, lepas tu siapa masuk tu baik pula dalam pintu. Sepatulah kehidupan kita dunia. Nah, walaupun panjang mana pun kita akan menerusi hidup ni. Dia akan pergi, dia akan meninggal, dia akan menerima balasan-balasan yang kita lakukan atau yang kita usaha. Man amila min dzakarin aw man amila salihan min dzakarin aw untha. Dan Allah Taala becak jelas di ayat ini, dan barang sesiapa yang melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, sama ada lelaki atau perempuan, bermakna orang lelaki juga berhak ataupun kewajipan untuk melakukan amalan soleh. Kita perempuan juga berhak dan berkewajipan melakukan amalan soleh. Bukan kata kita orang perempuan ni gantung dengan demo semua. Gantung tu panggil di segi wilayah, di segi jaga kita gantung sungguh. Orang perempuan dia tidak diberikan wilayah, mana kekuasaan dengan secara mutlak bagi dia. Kekuasaan dengan secara mutlak pada dia ni Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala jadikan orang perempuan ni mesti ada wilayah dia, ada wali dia, ada orang jaga dia. Sama ada ayah dia, sama ada suami dia, sama ada sesiapa yang menjadi waris-waris dia, ada wali dia. Tetapi bukan maksud kata kita ni semata-mata bergantung dengan orang. Di segi amalan tidak digantung. Amalan ni menjadi hak peribadi. Cuma apabila kita ada suami dan sebagainya ni, dan setengah-setengah amalan tu perlu meminta izin lah. Perlu meminta izin, walaupun menjadi amalan hak sunat lah. Hak wajib tidak perlu izin. Bukan kata balik sembahyang zuhur minta izin, tidak. Yang wajib ni tidak perlu minta izin, tetapi yang kita perlu meminta keizinan daripada suami ialah amalan-amalan sunat tu perlu meminta izin. Lebih-lebih lagi sunat hak panjang, puasa. Kalau puasa ni yang panjang, puasa ni yang panjang, lepas tu dia sakut dengan hak suami. Dia sakut dengan hak dia ni. Sebab tu kena melalui keizinan dia. Sebab ia sakut dengan hak dia. Tetapi ibadat yang lain tu tak perlulah. Seperti kita kata kita nak berzikir, taklah perlu kata biar nak berzikir sikit. Hak berzikir ni dia panggil kata dia tak ada bersakut dengan hak dia. Tapi puasa ni bersakut dengan hak dia. Sebab tu puasa ni kena minta izin. Kalau hak lain tu tak perlu minta izin lah. Kerana dia tidak bersakut dengan hak dia. Maka itulah orang panggil tujuan kehidupan. Dan apabila kita memahami tujuan kehidupan, sama ada kita lelaki atau perempuan, maka di atas laku atau amalan yang kita laku tu akan menjadi keredaan yang dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan manusia yang usaha untuk nak memusnahkan umat Islam ni, selain daripada golongan kafir, ada satu golongan lagi, iaitu panggil golongan munafik. Golongan manusia
yang berpura-pura terhadap agama, tetapi mereka ini usaha dan untuk nak memusnahkan Islam. Dan itu golongan al-munafiqin. Dan golongan munafiqin dan semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai di zaman kita, maka adalah golongan ni, setiap zaman itu ada. Setiap zaman itu ada. Cuma satu zaman itu boleh jadi mereka tak kuat dan satu zaman mereka itu kuat. Maka tak syaklah dalam dunia lain ini dia kita lihat dan golongan-golongan ini juga mengambil peranan besar. Bahkan mereka ada peranan besar di dalam pemerintahan negeri-negeri dan pemerintahan negara. Boleh jadi presiden, boleh jadi pemimpin, boleh jadi menteri-menteri. Yang mereka hanya namanya Islam, tapi kefahaman mereka nak berutuhkan Islam. Ni orang panggil golongan munafiqin. Golongan munafiqin. Maka kita mai kenal golongan munafiqin melalui ayat daripada surah An-Nisa. InsyaAllah tengok 2-3 ayat. 60, 61, 62, 63 ni. Kita tengok 3 ayat ni insyaAllah dah. Saya baca dengar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Alhamdulillah, dah kita dapat tadabbur dengan 3 qiraatan ayat. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka ini, itu bagi orang-orang munafiqin. Apabila dikatakan bagi mereka ini, qila lahum ta'alau ni panggil mari. Pari ataupun datang hadir, terima dengar ila ma anzalallah wa ila rasul. Mari dengarlah apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawakan oleh Rasul. Yang diturunkan kepada Rasul. So mari dengar. Panggil dengar. Suruh mereka datang untuk mendengar, bukan sekadar dengar, bahkan datang untuk menerima ajaran Allah dan ajaran Rasul. Maka gapo kelakuan mereka? Mereka akan mendapati mereka ini ra'aital munafiqin, ra'aital munafiqina, maka engkau akan dapat lihat golongan orang munafiqin ini, ra'aital munafiqina yasudduna anka yasudduna anka, menyekat engkau, sududa, akan sebagai sekat teh. Sekat jalan lalu. Mana kelakuan orang munafik ni, apabila golongan ataupun manusia ataupun jemaah mana yang usaha untuk nak bawa kepada jalan Allah dan Rasul,
ilallah wa ila rasul, mana heret kembali kepada Allah. Kepada Allah ni makna kepada ajaran Allah lah. Wa ila rasul, dan kepada ajaran rasul. Maka semestinya engkau akan lihat golongan ni dia akan usaha sebanyak mungkin 1100 jalan untuk sekat jalan. Tak sewi jadi sampai kepada jalan Allah dan Rasul. Sekat jalan lalu. Tak saya terima lalu. Beri tuduhan-tuduhan selalu. Tuduhan macam-macam. Dan tuduhan yang paling klasik sekali yang diguna oleh golongan-golongan yang takut ni, mereka memberi gelaran-gelaran yang menakutkan manusia. We gelar, gelar tu, gelar ni. Orang nak kembali kepada jalan yang sebenar ni, kepada jalan Allah Ta'ala, memanglah ada sekatan. Orang panggil secara sedar tak sedar pun sekatan itu memanglah ada, sebab ini adalah di antara orang panggil sunnatullah yang Allah Ta'ala ujikan manusia melalui jalan, melalui golongan-golongan seperti ini. Engkau akan dapat melihat golongan orang yang menyekatkan. Orang panggil Allah Ta'ala dan Rasul. Nak kenal golongan orang munafiqin, apabila mereka dipanggil untuk kembali kepada Allah dan Rasul, mereka akan memaling yaz'amun. Kenapa? Apabila mereka dikata bagi sekalian orang munafik ni so kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul, ataupun perintah Allah dan perintah Rasul. Gapo perintah Allah? Kerana kita kena yakin bahawa segala kebaikan segala kebaikan ni ialah syarak Allah dan perkara yang Allah Ta'ala qadha. Itu perkara yang Allah Ta'ala menetap. Kita kena yakin bahawa segala penetapan Allah dan segala syarak yang Allah Ta'ala mensyaratkan kita, itu ialah kebaikan. Sebagaimana perempuan yang Allah Ta'ala syarat so kita pakai hijab, Allah Ta'ala syaratkan so kita taat kepada ibu bapa, taat kepada suami, maka kita nak yakin bahawa itu adalah kebaikan bagi kita. Kena yakin bahawa al-khair fima syara'ahu Allah. Kebaikan itu pada perkara yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah manusia usaha untuk nak cabutkan hijab bagi perempuan. Satu negara Islam, satu negara yang kuatnya Islam, satu zaman mereka terucuk habis hijab, maka timbulnya hijab pada negara lain. Baru-baru ni kita akan dapat lihat di negara-negara Eropah. Negeri Islam caknya mulai pecah hujak. Terutama negara Saudi sekarang mulai kelanyir dah. Orang perempuan diberi bebas. Sikit lagi tak sampai 4-5 tahun kain kelumur duk tekak. Kita akan dapat lihat kalau kita pergi Mekah turun di Jeddah ni, dah akan dapat lihat orang perempuan kain kelumur duk tekak. Lepas tu supaya negeri Arab lain biasalah, negeri Arab lain biasalah. Dulu negeri Arab Saudi kita masuk negara dia, tak akan dapat lihat orang perempuan tak pakai hijab. Dah 100% dulu. Kalau kita pergi negeri Arab lain biasalah. Terutamanya Mesir ke apa ni biasa, tak ramai lah pakai hijab. Sekarang ini mulai dah ubah apa yang dilakukan oleh zaman-zaman dahulu. Jadi mulai terucuknya hijab. Tapi apabila satu negeri tukar, satu generasi lain di negara-negara yang pada asalnya tidak ada pakai hijab, mulai pakai hijab. Terutama negara Eropah. Di Perancis baik, di Amerika baik, di London baik, pembesar-pembesar, perempuan-perempuan yang jadi ketua dapat sampai kepada darjah yang tertinggi dalam negara dia, mulai dapat memakaikan hijab. Sedangkan di negara Arab, negara Islam sendiri mulai cabut. Ini dia panggil tabdil.
Dan penggantian yang Allah Ta'ala ganti. Tukar. Nah, kita kena yakin bahawasanya apa yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala adalah perkara itu menjadi perkara yang sangat baik dan yang sangat mulia. Dan apabila engkau mengatakan kepada orang munafikin dan suruh kembali kepada hukum Allah dan Rasul, dan engkau akan dapat lahak yang orang munafikin yaz'umuna annahum amanu, dan engkau akan lahak yang engkau menyukai bahawa mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum daripada engkau, maka akan dapat membongkarkan dan niatan jahat daripada mereka. Nah, ini nampak jelas lah. Nah, mula kita tak tahu. Nah, sebab duduk sekali, makan sekali, tidur sekali, amalan serupa orang munafik ni. Nah, di zaman Rasulullah pun lagu tu lah. Nah, bahkan dialah kadang-kadang dulu mari semaya, dialah dulu depan dengan Nabi dalam majlis pengajian. Nah, tetapi apabila diseru kepada hukum Allah dan Rasul, akan bongkarkan lisu'i nawayahum, kejahatan yang tersusuk di dalam hati-hati mereka. Maka akan mendapati mereka ini yasudduna anka sududa. Mendapati mereka ini berbentang, mana menentang engkau sebagai penentangan yang bersangat berlawak. Lah ni dan negara Turki ni dia mulai orang panggil, walaupun tidak 100% lah. Nah, tetapi dia mulai usaha untuk nak pelisuhkan gantungnya rakyat Turki ni terhadap Mustafa Kemal Atatürk. Kerana orang Turki ni dah semenjak 70-80 tahun dahulu ni sampai zaman sekarang ni, orang panggil kata fangship duk peluk. Dan pegangnya kata tak ada lah orang yang menjadi bapa Turki ni Mustafa Kemal Atatürk. Melalui segala lohat, segala tulisan, segala patung-patung, anusawari. Anusawari, setiap bandar kena ada anusawari dia. Setiap rumah dia, hukumah kerajaan, pak kerja kerajaan kena tapak gambar dia. Daripada anasyid, panggil peling pada camcat, kena ada nama dia. Dan budak-budak halau-halau kena menaksik puji dia. Jadi 7, 4, 5, 60 tahun ni, daripada generasi anak-anak ni, mana duk puji daripada anak dia Cik Winya. Maka macam mana orang puluh sampai umur 60 ni, mana tak terlucu daripada membesarkan Mustafa Kemal Atatürk ni. Jadi payah nak pelisuh benda ni. Sebab tu kerajaan baru dia buat lagu mana, dia usaha sikit demi sedikit nak hapuskan nama dia tu, bukan nak hapus sekaligus. Sebab bukan dia senang dah, benda yang duduk dalam ingatan ni, dalam memori ingatan manusia ni. Cuma dia usaha cabut sikit demi sedikit. Dan usaha yang besar juga di kalangan kerajaan Turki ni, orang panggil Sanam bin Sanam bin, nama dia Sanam bin Kemal Atatürk. Sanam bin hak terbesar. Dia sudah ubah. Dia buat Sanam bin hak baru lebih besar dalam dunia, terbesar dalam dunia ni. Dia di ibu kota Istanbul. Maka letak nama Sanam bin Istanbul. Sanam bin hak dulu hak nama Mustafa Kemal Atatürk ni katuk batu pelian. Nak buat jadi Suan Sataranak situ. Buat jadi pipitapan lah. Tempat ngaji, tempat syarak. Tukar nama jadi TK Park beritahu panggil Suan nama Istanbul, nama lain lah. Tukar, ubah jadi nama lain. Jadi nak rakyat tu sedikit demi sedikit itu lupa. Dan usaha ambil nama-nama khalifah-khalifah di zaman dahulu ni mari tukar jadi nama Khalifah Abdul Hamid, Khalifah macam-macam dulu.
Khalifah terbesar di negara Uthmaniyah dulu. Mai tukar. Maka mendapati tu bagi karma dia lah dah. Faikan tak ada apa lah. Usaha kata kalau Fok dia pilih raya tahun 2223 ni, kalau Fok Faikan ni boleh catang lah tabang kok. Nak klik semula. Nak hidup semula sanambin. Nak cairkan semula, nak tosik turun hak kajak ni. Ni kita lah akan dapat lihat. Pertarungan yang kuat lah di kalangan mereka. Yang satu KJL tu usaha untuk nak bui kebebasan dalam agama. We ada belajar agama, buat sekolah agama, buat gapo agama, dan satu golongan lagi menentang dan takutnya Islam tu masuk bertapaknya di negara mereka. Kerana mereka mengatakan dunia ni sekular, kerana golongan ni golongan sekularisme. Golongan yang becek di antara kefahaman agama dengan negara. Jadi dunia suku, agama suku. Kita nak capuk aduk tak boleh. Dalam kanmung tak boleh masuk agama. Dalam witi agama ni sebagai tokus ibadat, pen prapeni patibat. Orang panggil kham cia ya. Dalam masjid dah biasa gitu. Seperti kefahaman dalam agama lain-lain tu sekularisme belaka. Peheh sekularisme belaka agama Buddha apa dia peheh bata papeni patibat. Kalau menikah mana dia buat agama dua tempat ya agama lain. Ketika menikah tu berbanyak dah tak menikah dengan agama. Yang kedua ketika mati ni jelaslah. Dan mati ni kalau agama Buddha pun baik, agama Kristian pun baik, maka jelas dia beramal mengikut prapeni agama. Mati dah sebab tu kita tengok darah-darah mati dia kan. Hak mati baru ni tu, hak Watimu tu. Tak lah sudah-sudah lagi tu. Sampai laning tu tak habis lagi Watimu tu. Kata orang bunuh kau macam mana cek lah dah kalau mati maka ia kena buat upacara kematian pertibatan prapeni. Pertibatanความเชื่อทางศาสนา dipanggil. Peribatan mana ikuti kepercayaan dari segi agama. Kalau Buddha bagi Pak Buddha ketik bakar. Kalau Kristian bagi di gereja dia. Ketika hidup, sepanjang masa hidup, adakah buat agama yang ajar? Tak buat, tak ada apa hidup. Orang panggil fasluddin, lagu tu sekularisme. Ketika hidup tak buat apa, tapi baru mati ya kita kena buat turut perapeni. Buddha ada lagi ketika manakah menikah. Pihak menikah tak banyak dah menikah ni. Nikah tak orang panggil kanun tamniam agama tak ada banyak lah. Menikah duduk sekali. Boleh anak baru umur 60 baru menikah semula apa ada. Ni panggil tak ada ikut agama dah. Ia berbeza dengan kita lah. Dia berbeza jauh dengan apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam. Ra'aital munafiqina yasudduka anka sududa. Dia akan melihatlah fa anta tara, maka kita dapat lihatlah pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang alamat yang paling jelas daripada alamat-alamat orang-orang munafiqin supaya dapat mengambil perhatian dan mengelah dan jauh daripada tipuan mereka iaitu apabila didakwa, dipanggil supaya mereka itu tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasul, maka mendapati mereka berpaling dan menentang dengan sekuat-kuat penentangan. Maka di saat itulah akan keluar daripada mulut mereka pendustaan dan akan jelaslah sifat nifak tu yang berada dalam hati, maka tubiklah melalui mulut-mulut mereka. Tubik daripada hati dan tubik daripada mulut mereka. Tahulah ni golongan munafik ni. Golongan yang menetai kebaikan. Golongan yang menetai apa yang dibawakan oleh Allah dan Rasul. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, maka betapakah keadaan orang-orang munafikin apabila dijatuhkan kepada mereka itu oleh musibah, oleh bala bencana, dengan sebab apa yang mereka usaha oleh tangan mereka itu. Thumma ja'uka yahlifuna billah,
Dah, fak dia ni apabila berlakunya peperangan, berlakunya gitu kesusahan gapo, dia akan datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billah. Dah, mari jumpa Nabi, bersumpah dengan Nabi. Kalau dia tak pergi perang, dah Nabi panggil hayya alal jihad, maka bakat tu baik pergi perang, golongan munafik ni tak pergi. Bah Nabi kelik, ja'u ka yahlifuna billah. Dah, jumpa datang kelik mari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin. Dah, Imam Ibn Katsir kata kan, apabila mereka ditipukan oleh kesusahan, dah mereka akan datangnya kepada Nabi meminta keuzuran, yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Tidaklah kami mereka menghendaki kebaikan. Dah, minta apa? Ma aradna, dia kata tidaklah kami bertujuan yang kami tak turut engkau ni, atau kami pergi selain pada engkau ni, dan kami tak menghukumkan selain daripada hukuman engkau ini, illa al-ihsan wa taufiq. Dah, mereka kami ni tujuan molek, dah tujuan baik, dah kami tak turut pun bukan tak turut dak dah. Tak turut pun molek. Ya kira agak tu. Dah. Bukan kata kami tak turut ni kami nak berlawan dak. Dah kami tak ada nak berlawan apa. Dah cuma kami tak seturut ni dah untuk menjadi kebaikan juga. Jadi dah hidup minta dengan Nabi lagu tu. Seperti mana Allah Taala ayat dalam ayat lain banyaklah. Fa'asallahu an ya'tiya bil yusmi'u ala, berkatanya Imam At-Tabari, berkatanya Abu Barzah Al-Aslami, Abu Barzah Aslami ni, datanya Abu Barzah seorang seorang kahin ni makna panggil kata pendiri dia lah, ulama dia lah, tok guru dia lah, yang qada di antara dua orang Yahudi, fima tanafaruna fihi. Dua orang Yahudi ni dok bala. Maka tok guru dia tu, tok guru Yahudi pun mana hukum lah. Hukum taksin di antara dua orang ni. Maka ada seorang, fatanafara ilaihi nasun minal muslimin. Maka berlakulah mana seseorang tu lari gilah di kalangan orang Islam. Tak harap hukumnya orang Yahudi saat ni. Sebab tu Allah Taala kata, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum aminu bima unzila ilaihi wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Kalau mereka ini senantiasa menghukumi kepada taghut, tidak menghukumi untuk membawa keadilan. Dan katanya setengah-setengah tafsir lagi, dan mereka ini makna apabila mereka memberikan satu hukuman, dan hukuman mereka ini tidak, orang panggil tidak adil lah, beri hukuman yang tidak adil. Sebab itulah di zaman Umar radhiyallahu ta'ala di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila seseorang itu berlaku peperangan maka datangnya kaum-kaum dia dan meminta dia bayar apabila mati ni, orang bayar dia sinmai lah, kita panggil sinmai. Apabila berlaku peperangan, berlaku pembunuhan, sebagai pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau pembunuhan yang sengaja ni hukumnya dia bunuh balas. Dan kalau hukum bunuh balas pun di atas, orang panggil di atas sepakat lah. Kalau pihak wakil atau pihak wali mati tu tak wi maaf, maka dia diqisas. Tapi kalau pihak wali tu maaf dan untuk menerima dia, orang panggil menerima bayar, maka sepatutnya diwajibkan bayar. Maka pada masa Sayyidina Umar, apabila seseorang itu membunuhkan saudara dia, maka datanglah kaum-kaum dia menuntut dia, dan mereka bersumpah, ma nuridu bi talabin diyati illa al-ihsan wa muwafaqatul haq. Mereka datang dan kata dia ni mari minta dia bayaran ni, bukan kerana nak dia dak, bahkan kerana baik, kerana untuk nak menutupi kebenaran, kebenaran. Orang panggil kata apabila
hukumnya yang ada prakyuk pada dia, hukumnya yang ada panggil tu pedah pada dia, maka ia minta nak turut hukumnya ni. Apabila hukumnya yang ia kira kata tak ada guna untuk dia, maka dia belakang. Maka hukumnya dia ini, kalau mengikut hukumnya Islam, mana dapat faedah bagi dia lah. Maka dia mari minta kata nak dia lah. Nak pakai hukumnya Islam. Kerana hukumnya ni boleh manfaat pada dia. Ni orang-orang munafik lah tu sifat dia. Dan hukumnya hak mana nampak faedah pada dia ambil. Hukumnya mana, perintah mana tidak berfaedah, susah menyusahkan dia, maka dia usaha tolak. Ni golongan munafik. Sebab itulah di kalangan sahabat ni dia sentiasa menakuti, sentiasa sokmo Umar sendiri ni, dan makna sebelum mati ni sentiasa dok ditanya Umar Huzaifah bin Yaman. Huzaifah ni orang yang taruh senarai nama orang munafik. Dan Nabi beritahu dia senarai orang munafik. Dan setiap kali seseorang yang mati dalam Madinah, dan Umar ni dia tak akan solat jenazah, malaikat jenazah tu kena adalah Huzaifah semaya. Kalau Huzaifah tidak menghadiri, bermakna seseorang ni munafik. Jelas. Tapi Huzaifah tak bagi tahu, bukan kata gitu perpei tapak nama gangan kata orang ni munafik, tak ada. Rahsia, Nabi suruh rahsia. Sayyidina Umar sendiri ni tanya dia berkali-kali, minta tanya aku ni ada kedak, nama aku ni nama ada. Tanya dia tak rayak, akhir-akhir baru dia rayak. Dia berkat Umar Ta'ala dekat mati, baru dia rayak. Umar Ta'ala, kalau aku tak dengar padamu ni, aku takut ni. Duk berasa tak takut lagi ni. Takut ada aku senara, ada kedak Huzaifah. Ada kedak Huzaifah. Huzaifah kata, kalau Umar tak mana tak, kalau setara Umar ni dah ada lagi, mana orang lain lebih lah. Kalau Umar ni bukan ahli syurga macam mana orang lain. Payahlah orang lain. Ni setara Umar. Dia kata sahabat ni, Nabi SAW dulu ni, mereka sangat takutlah di kalangan mereka daripada an-nifaq. Dan seorang lagi yang panggil nifaq munafik ni ada dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi, iaitu nifaq innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang balas dia duk patak neraka. Itu panggil nifaq di segi i'tiqad, pegangan. Iaitu menzahirkan Islam tapi sebenarnya dia benci pada Islam. Nampak luar dia Islam tapi sebenarnya hati dia benci terhadap Islam, bahkan kufur dalam hati dia. Itu nifaq di segi i'tiqadi. Tapi biasa nifaq Nabi dia rakyat, itu nifaq di segi amal dia. Sebab bak kecek bah, idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji dusta, wa idza tumina khana, apabila bui amanah dia apa panggil khianat. Ni panggil nifaq di segi amal dia. Nifaq ni tidak mengekali seseorang dalam neraka. Tidak mengekali. Nifaq ni melalui kita istighfar dan sebagainya, tidak mengekali, panggil nifaq amali. Kita nak kata mu ni munafik, tak boleh lah. Tapi sifat itu adalah sifat orang munafik. Ciri-ciri di antara ciri-ciri orang munafik. Nabi kata ayatul mu nak cek tentang sifat-sifat orang munafik ni, mu tengok dia kecek bau tak, dia janji dusta ke tak, dia ada amanah, dia khianat ada amanah. Tu di antara ciri dia. Karena takut seseorang yang ada ciri lagu ni dan membawa kepada i'tiqad dia. Kalau sekadar duduk di segi amal dia tu, mana ada peluang lagi untuk menerima keampunan. Tetapi apabila menjerak masuk terhadap pegangan dia, maka tetaplah dia ini munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik ini duduk di patak neraka Jahannam. Ni yang paling takutlah. Sebab itulah ulaika alladhina ya'lamullah ma fi qulubihim, dan mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'alaรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นในหัวใจของพวกเขาอุลัยกัลลดีนยะละมุลลอฮุมาฟีกุลูบิฮิม
Dan kulau ni Allah Ta'ala tahu tentang apa yang tersembunyi di dalam hati dia. Dan Allah Ta'ala akan membalas atas demikian itu. และพระองค์ก็จะทรงตอบแทนนะครับในสิ่งที่พวกเขาได้เชื่อหรือพวกเขาได้ซ่อนเร้นในหัวใจนะ sebab apa? Sebab tidak dapat tersusuk terhadap Allah Ta'ala dengan satu susuk tab. Kerana Allah Ta'ala tukfi ya'lamu ma tukfi as-sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Maka Nabi ni diperintah supaya melakukan amalan kira hak zahir. Kira hak zahir. Kita pun dikira hak zahir. Tidak ada kewajipan kita kena hidup belah dada seseorang. Sebab tu di saat yang kadang-kadang di kalangan sahabat dia ada berlaku peperangan dan membunuhkan seseorang. Ya, seperti Ammar juga pernah ataupun Ammar bin Yasir dia pernah bunuh seseorang yang setelah belum pada bunuh tu yang mengaku asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia pun tikar. Dia ada peperangan lah. Maka apabila berita ni sampai pada Nabi, maka Nabi sangat marahlah. Asyaqqa qalbahu ya Ammar, adakah mu pernah belah dada dia, mu tahu benda dalam dada dia? Ya Rasulullah, yang dia kata dia mengaku syahadah tu, yang mengucap tu kerana dia takut pada mati. Maka dia kata sebutkan syahada la ilaha illallah. Aku tahu kata dia ni takut mati. Kalau dia takut mati, dia tak sebut kalimah ni, maka lalu itulah aku bunuh dia. Maka Nabi kata asyaqqa qalbahu ya Ammar, adakah engkau membongkarkan hati dia? Hati dia ni benda hak sarair, benda tersusuk ni menyerah kepada Allah. Kita ni dan menerima perkara yang zahir. Tetapi walaupun demikian bukan maksud kata kita ni tu tengok zahir saja, tak ada apa ni apabila kita ada ciri-ciri ni untuk kita nak beringat. Benar-benar yang menjadi rahsia dan benar-benar yang menjadi kepentingan dan umat Islam ramai, tidak perlulah kepada orang-orang yang disyaki ada sifat-sifat lagu ni. Benar-benar amanah dan sebagainya. Bukan kata tak apa, zahir apa ya molek, kita kira hak molek jangan. Memanglah kita ni suruh kira benda molek dulu, tapi apabila kita lihat dah ciri-ciri buruk terhadap mereka, maka perkara-perkara yang menjadi kepentingan umat Islam ramai ni kita tak boleh nak mereka ini tahu. Dia panggil takut-takutnya dan perkara ini mereka ini terjerumus dalam golongan orang munafik. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum, maka hendaklah engkau berpaling daripada mereka. Wa'idhum, dan memberilah pengajaran ataupun mauizah kepada mereka. Mana teguranlah. Wa qul lahum fi anfi wa qul lahum qawlan baligha, maka katalah kepada mereka itu perkataan yang kuatlah. Baligha ni perkataan peringatan yang sangat jelaslah. Mana teguranlah. Fa'arinahu wa'izhum wa qul lahum qawlan baligha. Mana kena teguran. Bukan kata duk halak dia dak. Apabila kita tahu golongan orang munafik, golongan orang-orang yang tidak jujur terhadap Islam ni, maka mestilah kita kena beri teguran, beri peringatan dan berpaling daripada mereka dan tidak bercampur aduk dengan mereka, serta memberi teguran, memberi mauizah. Wa idhum wa qul lahum qawlan baligha, mana kena rayak terus terang, menakutkan mereka. Jangan halak dia lagu tu. Ini dia panggil di antara kewajipan seseorang terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang ada keliling dia, terutamanya golongan-golongan orang munafikin. Mudah-mudahan kita berdoalah semoga Allah Ta'ala membersihkan kita daripada sifat an-nifaq, lebih-lebih lagi daripada nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang terasa di dalam hati-hati kita. Sebab tu di kalangan sahabat pun dia takutlah. Kadang-kadang Hanzalah satu kali dia duduk dengan Nabi, dia kata dengan Nabi rayak syurga neraka, rayak balas sebaik, maka dia gembira. Apabila rayak neraka, rayak apa takut siapa menangis.
Takut nampak. Tapi apabila kelik di rumah kak, jumpa anak, jumpa isteri, jumpa keluarga, suka gembira, terlupa benda tu ya. Maka dia kata nafaqah Hanzalah ni seolah-olah menafik lah aku ni. Duduk depan Nabi sungguh pehal takut sungguh. Bawa kelik rumah tu rupa Allah boleh ada aku menafik dah. Nabi kata tak. Kerana hati manusia ni ya ada hati dah. Satu kali lagu ni, satu kali. Tapi apa yang terguris, tertetak dalam hatimu tu sebenar. Mana apa hak tersusut dalam hati sebenar, maka itulah. Bukan kata bahawa terlupa dia munafik selalu tak. Mana apabila iman dan apabila kepercayaan dan akidah kita pegang jelas, dan kita ni minta jauh dan apa ni kepegangan kita teguh sungguh, walaupun kadang-kadang terlupa satu saat. Fa innaha sa'atun sa'ah. Kalau mung tu duduk lagu tu semua yang kata la safahtumul al malaikah. Mung ni sepang malaikat boleh bersaling dengan malaikat lah. Dan kerana sifat malaikat ni dia sifat ya. Dan tak apa manusia ada email dia ada tambah, ada kurang. Ada apa nama ada terlupa, ada lalai, itu manusia. Tapi kalau mung tu duk satu keadaan yang mana takut semua, tak ada terlupa lain langsung, la safahtumul malaikah. Seolah-olah mung ni jadi golongan malaikat, boleh bersaling dengan malaikat dah lah. Tapi manusia tak bukan lagi tu. Satu saat seketika dia dengar, maka dia rasa takut. Tapi apabila dia lalai, dia terlupa, maka dia lalai. Sebab itulah perlu kepada tazkirah, memberi peringatan. Rakyat semua beringat semua kerana manusia ni lupa. Sebab tu dia kata fa inna dzikra tanfa'ul mu'adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Memberi peringatan kerana peringatan itu menjadi manfaat bagi beriman. Kena saling pesan, saling royak, saling tegur, saling kritik, saling cuek gimari, we peringatan supaya menjadi manfaat kerana kebiasaan sifat manusia itu ialah manusia itu mudah lupa, lalai dan sebagainya. Itulah mudah-mudahan 2, 3, 4 karakter ayat ini menjadi satu di antara ayat yang kita usaha supaya kita dapat belajar dan dapat menjauhi, mengelak daripada sifat tersebut insya-Allah taala. Qul qawli hadza astaghfirullah wa li wa lakum lisal muslimin kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.